sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, perlu ada dalam diri kita sebagai seorang penuntut ilmu, iaitu sifat bersungguh-sungguh. 3 perkara bagi saya yang cukup penting dalam kita menuntut ilmu. Yang pertama, bersungguh-sungguh. Yang kedua, ikhlas. Dan yang ketiga, penyusunan waktu. Bagi saya, 3 perkara ini jika dilaksanakan dalam diri seorang pelajar, kegagalan akan segera memusuhi dia. 4 tahun ataupun 3 tahun setengah di Jordan adalah satu tempoh yang sangat singkat. Sangat singkat. Kalau nak tahu siapa yang mengalaminya, antara saya lah dan rakan-rakan lain telah pun kharij. Sangat singkat. So kalau kita ada 1 matlamat, 2 matlamat, 3 matlamat, jangan bazirkan masa kita untuk membuat benda-benda yang tidak berada di track untuk menuju matlamat. Sebab kita akan menyebabkan matlamat-matlamat kita tak mampu tercapai bila kita dah sampai masa untuk melangkah keluar dari bumi Jordan. Sebelum daripada kita sampai di sini lagi, perlu ada sifat ini. Dan berkata juga dalam satu syair, bibadlin wa hilmin sada min qawmihi al-fata wa kaunuka iyyahu alayka yasir. Pemuda yang mempunyai sifat kelembutan, sifat bersungguh-sungguh, pasti mudah untuk ianya menjadi pemimpin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta. Hadis riwayat Tirmizi, hasan sahih. Bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada dan bila kamu berada. Maksudnya bila mana sahaja kamu berada dan di mana sahaja kamu berada. Tak cukup saja dengan di mana, tapi zaman, duduk, tara mana pun kita kena bertakwa pada Allah. Tahun 1 ke tahun 2, tahun 3, tahun 4, semua kena bertakwa pada Allah. Ilmu adalah satu benda yang sangat mahal. Sangat mahal. Justru kalaulah kita nak sesuatu dari pensyarah, dari guru kita, dari para syuyukh di jamiah, tumpuan yang harus diberikan dalam kuliah, dalam kelas adalah 100%. Sebab kalau kita tumpu 100%, kita mungkin hanya mendapat 50 hingga ke 60% saja. Kalau kita tumpu 50%, mungkin kita hanya mendapat 2 hingga 3%. Tapi kalau kita tak ada tumpuan langsung ataupun tumpuan kita di bawah 50%, tugas ataupun peranan kita selaku talib seakan-akan hilang sebegitu sahaja. Yang ketiga, kita duduk kat sini, kita berbelanja perut kita, kita belanja untuk diri kita, kita belanja untuk kawan-kawan kita, dan allocate-kan juga sedikit dari jumlah perbelanjaan tersebut untuk belanja kepada minda kita. Sertai diskusi, sertai wacana, sertai perbincangan, catch up dengan isu-isu semasa, isu-isu di Jordan, isu-isu di Malaysia, isu-isu global. Benda ini akan membesarkan minda kita, akan meluaskan pandangan kita, menjadikan kita orang yang lebih matang, menjadikan kita orang yang lebih berpandangan luas, berwawasan. Dan orang yang berwawasan adalah orang yang akan menduduki syurga. Sebab syurga tidak akan mampu digapai oleh wawasan orang yang berwawasan hanya esok dan lusa. Syurga adalah untuk orang yang berwawasan selepas mati. Gunakanlah peluang yang ada dekat sini untuk kita melatih diri kita daripada segi pelajarannya, kefahamannya, dan libatkanlah juga diri dalam persatuan. Sebab bila kita libatkan diri dalam persatuan ni, kita akan lebih mengenal manusia dan apa masalah mereka. Sebab tugas kita belajar agama ni pun kita nak membantu manusia kan? Daripada segi macam-macam untuk sampai kepada maqasid dan tujuan manusia tercipta. Dari jumlah perbelanjaan kita, kalau boleh tarik 5% ataupun 10% untuk kita khususkan beli kitab. Mungkin kita ada beli jubah yang mahal, kita ada beli kopiah yang mahal, kasut yang mahal, pakaian yang mahal ataupun perhiasan dan makanan-makanan yang lazat. Sediakan juga sejumlah wang untuk
beli kitab. Contoh, anak allocatekan kurang lebih 10 hingga 15% dari perbelanjaan keseluruhan Jordan untuk anak beli kitab. Dan beli kitab adalah satu benda yang sangat tidak rugi. Dan yang kelima, Ana mungkin berbeza dengan situasi yang Ana nak nasihatkan, dan benda tu Ana minta maaf dari awal. Apa yang Ana nak nasihatkan adalah bila ada waktu cuti, gunakan peluang tersebut untuk mengembara. Ana setiap kali waktu cuti Ana balik ke Malaysia sebab itu adalah perjanjian Ana dengan family. Sebab sebenarnya Ana dapat Madinah yang mana menjanjikan Ana tak perlu minta duit dari mak, dan menjanjikan Ana akan pulang setiap tahun pada berdekatan dengan Ramadan. So untuk Ana alih ke Jordan, Ana terpaksa berjanji dengan family Ana bahawa Ana akan balik setiap tahun, dan Ana akan tidak lagi meminta bantuan kewangan dari keluarga. So benda tu Ana terpaksa kotakan, akhirnya mengorbankan masa-masa untuk Ana mengembara. Jadi pesanan Ana kepada rakan-rakan sekalian, pada ikhwan dan akhwat, masa cuti yang ada, allocatekan sedikit duit untuk kita berjalan, mungkin ke negara-negara jiran ataupun ke tempat yang lebih jauh. Ianya juga turut membuka minda kita, menjadikan kita orang yang lebih besar jiwanya, dan menjadikan kita orang yang lebih cepat matang. Bukan cepat tua, cepat matang. Dan nasihat terakhir, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan Allah yang telah mencipta kita, dan perluaskan bahan bacaan kita. Mustahil ayat Al-Quran wahyu pertama turun dengan lafaz Iqra, melainkan Iqra itu mempunyai satu signifikan yang sangat besar. Terima kasih kepada semua ahli permata atas jua kebaikan yang saya terima selama ni. Pada sahabat dan sahabiah yang berada di sini, bersedialah dengan sebaik-baiknya untuk kita terjun ke medan yang sebenar, iaitu dunia Islam. Sekadar itu saja. Salam kasih, salam sayang, salam kerinduan, salam ukhuwah kepada ikhwan dan akhwat sekalian. Jangan lupakan kami dalam doa-doa kalian, dan insya-Allah kami turut mendoakan kalian supaya sentiasa terus maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu nanti di syurga insya-Allah.